antara benda-benda ghaibiyat, benda yang ghaib yang takkan kita tahu manusia ni, antaranya mati. Bila lahir tak tahu. Saya ingat arwah ayah, dia tak nak mati kecuali dekat Kelantan. Dia kata Kelantan ni masjid penuh. Jadi bila mati di Kelantan, dia suka. Dia tak nak mati di Melaka, kata. Sebab mak saya orang Melaka. Allah ambil umur dia kat Melaka. Tengok, nak bagi tahu, tak ada seorang tahu yang dia mati kat mana. Padahal dia dah beli dah tanah wakaf untuk kubur dia. Beli dah ni, tak apa-apa kalau mati, ni lah kubur apa. Tak ada. Kita anak-anak bila dia meninggal dekat Melaka, Nabi pesan kebumikan dekat tempat yang paling dekat tempat dia meninggal. Sudah, selesai masalah. Tapi alhamdulillah, ramai orang dia minat Dr. Farid Rabi. Tak macam mana rezeki dia. Imam pada hari tersebut adalah Ustaz Dr. Farid Rabi. Nak bagi cerita tuan-tuan puan, rezeki dia masa tu Dr. Farid baru nak pergi belajar, sama belajar PhD. Tapi nak bagi tahu, tak ada orang tahu. Yang ketiga, tak tahu bila hujan turun, tak tahu. Tak ada orang boleh. Tu saya pelik ada bomoh hujan tu, confuse. Bila kita kata bomoh hujan tu khurafat, dia tukar rain consultant, tukar bahasa Inggeris pula. Sama je. Saya tanya macam mana cara buat? Macam-macam jumpa konsultan hujan ni tuan-tuan, macam-macam. Ada dia kata kita menggunakan doa saja. Okeylah, kalau doa okeylah. Nah, tapi dia tak boleh yakin kata hujan takkan ada. Ada yang guna macam ambil spender pengantin lelaki lempar atas atap. Apa cerita tuan-tuan? Rugi spender. Dah lah mahal. 2. Ada sekali kena kat Puchong. Ni Puchong, ya Puchong. Bandih kahwin. Kebetulan anak seorang pembesar masa tu. Jadi saya beri, dia buat konsep taman, garden konsep. So kita pergilah tengah hari. Bila sampai, dia bawa saya makan dekat meja VIP. Bila masuk, saya tengok ada seorang hamba Allah dia duduk kat situ macam ni dia. Cincin penuh. Saya kata dia ni minat cincin ni sekarang. Jual cincin ke mana? Cincin penuh. Salam saya. Lepas tu Datuk Seri cakap, Ustaz, ini saya punya rain consultant. Bomoh hujan. Saya bila tengok, saya terkejut lah ada bomoh hujan. Lepas tu saya pun tanya dia, dah ni hujan tak turun lah ni? Saja saya nak korek tu. Ya, hujan saya dah hantar ke Putrajaya. Yakin orang tua tu. Tuan-tuan, dengan izin Allah tak sampai setengah jam, hujan selebat-lebatnya dengan saya basah. Tuan-tuan, saya tengok orang tua dia senyap jalan keluar, basah kuyup dia keluar jalan. Saya tanya Datuk Seri, kenapa dia keluar tu hujan tu? Itu dia panggil macam bila dia hujan turun, so dia kena serah diri pada hujan. Aku pun tak tahu dia punya khurafat ni tuan-tuan, apa benda ni. Tapi nak bagi tahu, ada orang macam tu. Hujan ni tak ada orang tahu tuan-tuan. Allah saja tahu. Yang keempat, tuan-tuan puan, kamu tak tahu kamu kaya ke miskin. Tak. Jangan kata ni bapak dia kaya, anak akan kaya. Tak. Ada bapak kaya, bila bapak meninggal dunia, anak jatuh miskin. Tahu tak sebab apa? Pengurus, rupanya bapak dia kaya dengan hutang. Kawan-kawan saya peguam hartanah dan juga harta orang Islam, tuan-tuan. Pusaka. Ada bapak jutawan, bila meninggal bapak dia tak insured ni tak takafulkan harta-harta yang dia ada. Kan dia beli bangunan, hutang. Dia beli rumah berjuta-juta, hutang. Beli kereta juta-juta, hutang. Bila mati dia tak insured semua tu. Tuan-tuan, siapa yang tanggung hutang tu? Anak-anak tanggung. Akhirnya semua muflis. Jadi oleh sebab itu, muslimin muslimat, tak ada orang boleh tahu siapakah dia kaya ataupun miskin. Ada antara satu lagi, tak tahu anak kita ni kahwin atau tidak. Tak payahlah anak kita cantik ni satu hari kahwin. Tak, belum tentu. Ada yang cantik tapi tak kahwin. Ada yang handsome tapi tak kahwin. Ada yang dah kahwin 4 kali, kahwin nombor 5. Siapa dia? Nenek saya. Umur 95 tahun, kahwin. Alhamdulillah. Rezeki dia, astagfirullah, apa benda? Masya Allah. Astagfirullah, buat dosa, dia kahwin. Rezeki dia, kahwin dengan siapa? Bekas bos saya dekat UKM. Profesor. Dia pencin, dia pergi duduk dekat
pondok pondok dekat Kelantan, ada satu pondok Pasir Tumbuh. Dia kenal kat situ lah, nenek saya ni duduk kat bawah Pasir Tumbuh. Dia umur 95 tahun. Yang bos saya ni umur 60, 61. Kahwin, Masya Allah. Baru ni Allah ambil umur, meninggal lah, kena kanser tahap 3. Meninggal dunia. Yang lelaki tu. Nenek saya alhamdulillah ada lagi. Haji nak. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, dia cakap dia pun tak tahu yang dia boleh kahwin sampai 5 orang. Suami mati semua. Tak salah lagi. Cukuplah tu. Tapi nak bagi tahu rezeki. Kahwin tak ada orang tahu. Itu adalah ilmu Allah. Jadi anak-anak kita yang belum kahwin, tuan-tuan jangan takutkan dia orang. Kadang-kadang dia orang akan ada rezeki masing-masing. Jadi insya-Allah muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, sebenarnya banyak perkara-perkara yang perlu kita dalami. Bukan saja hadis Nabi itu saja. Dia panggil hadis Nabi itu kita kaitkan dengan isu semasa. Semua tu dah ada dah. Tapi bila kita kaji, banyak benda tuan-tuan dan puan. Rupanya Allah nak ajar kepada kita. Antara benda Allah tunjuk pada kita daging khinzir. Kita tak makan daging khinzir. Hari ni kenapa Allah sebut daging khinzir? Au lahmal khinzir. Dalam Quran ada khinzir. Bidang saya khinzir. Jangan panggil Ustaz Babi sudah. Dia memang kat UC, kalau profesor dia kena ada pakar dia. Pakar dia babi. Saya Profesor Babi ada seorang, dia kaji babi je. Saya kaji hukum babi. DNA babi, lemak babi, apa lagi? Gelatin babi. Sekarang ni dia ada yang satu panggil babi, DNA babi sintetik. Dia bukan babi, tapi jujukan kod babi. Macam mana tu tuan-tuan? Sains punya kerja semua ni. Ubat bedah, otak, pakai babi, boleh ke tak boleh? Tu bidang saya. Memang saya bentang depan mufti-mufti apa semua. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, pelik babi ni. Zaman Nabi tak ada riwayat Nabi jumpa babi, Nabi tengok sahabat bela babi. Kalau Arab memang ada, babi tak ada. Ada, tapi tak banyak. Nabi pun jarang, hampir tak ada jumpa lagi lah. Nabi jumpa babi, sekumpulan babi, tak ada. Dekat Mesir masa H1N1 hanya 2,000 ekor je zaman Husni Mubarak. Babi tak ada. Tetapi kenapa Allah lakarkan dalam Al-Quran? Rupanya hari ni tuan-tuan, berapa banyak sumber makanan dan pakaian kita daripada babi. Allah. Ni air. Kenapa kita nak sangat air ni ada sedia halal? Kena wajib sedia halal kat Malaysia. Sebab tulang belulang babi adalah penapis air terbaik di China. Beli yang murah tak ada sedia halal, tulang belulang babi. Jadi tuan-tuan dan puan, beringat ni cawan yang bone China diharamkan dekat Malaysia kan? Pun daripada tulang belulang babi dan juga percampuran. Allahu Akbar. Tu nak bagi tahu Quran ni unik. Dia sesuai sepanjang zaman. Lagi kita kaji, lagi macam-macam kita jumpa. Jadi tuan-tuan dan puan, semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan kita tergolong daripada orang yang soleh insya-Allah dan solehah, dan mari kita sama-sama jadikan kehidupan kita ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelum, sebab kita tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya-Allah semoga pihak masjid terus berusaha untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini. Kita pun tak tahu, saya tengok tadi dekat macam-macam program dia orang buat tuan-tuan. AJK Masjid buat, ada potong rambut dengan cukur rambut untuk anak yatim pun ada. Untuk anak yatim tu bawah umur kan. Kalau ikutkan saya pun anak yatim juga ni. Bapak dah meninggal kan. Tapi nak bagi tahu macam-macam program. So kita ni orang kampung sini kena bantu. Bantu dan bagikan semangat yang terbaik kepada masjid-masjid kita. Sekarang kita bersyukur sebab masjid boleh azan kuat. Tuan-tuan tak pergi Singapura. Tuan-tuan tak tengok macam mana orang Singapura susah. Saya ceramah kat sana, cari dana duit untuk diorang. Saya, Ustaz Kazim, Ustaz Datuk Badli Shah, ni semua kami antara nama-nama yang akan dipanggil oleh Jabatan Majlis Agama Islam dia untuk cari duit 4, 5, 6 juta dolar nak bina masjid tuan-tuan.
Sebab dia orang tak dibantu oleh majlis agama, tak dibantu oleh jabatan agama, tak dibantu oleh kerajaan pun. Sebab apa? Kerajaan dia punya prinsip, bagi pada orang Islam akan bagi pada Kristian, akan bagi pada negara agama lain. So dia tutup terus. So kau nak, kau buat sendiri. Buatlah program. Tuan-tuan, dalam keadaan itu pun dia orang boleh dalam masa 4 tahun boleh bina masjid yang bernilai 9 juta Singapura dolar. 4 tahun dapat duit. Siapa yang bagi ni? Orang kampung dia. Orang dia potong gaji 10% daripada gaji. Nak bayar, daripada bayar cukai dia bayar untuk masjid. Tuan-tuan puan, dia orang ni luar biasa. Dalam begitu pun tuan-tuan puan, azan tak boleh keluar daripada masjid. Dalam masjid dia dengar. Dia punya speaker dalam masjid. So bersyukurlah. Kita ni duduk bising, tapi masjid tak datang. Kita perjuangkan Allahu Akbar, takbir sana sini, masjid haram tak datang, kan? Ada tu dia bawa apa ski apa? Jet ski. Dia bawa jet ski. Belakang bendera la ilaha illallah. Maghrib jet ski lagi tuan. Kau tidur dengan jet ski dalam kubur dia. Tuan, masjid hidup kan. Orang perempuan bawa lah datang, tak salah. Ya, bawa kita hidupkan masjid sebelum Allah tarik macam-macam nikmat.